Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so hari ni kita nak masuk topik yang baru iaitu 6.1 sifat asid dan alkali. Baik, kita tengok terlebih dahulu sifat-sifat untuk asid. Okey, yang pertama nilai pH dia. Okey, untuk tahu nilai pH sesuatu bahan sama ada asid, alkali ataupun neutral, okey, kita kena uji dia dengan menggunakan kertas pH. Okey, contoh kat sini yang warna kuning kat bawah ni, ini adalah kertas pH. Kita ambil sehelai, kemudian kita celupkan pada bahan berasid atau beralkali tadi. Kemudian dia akan berubah warna. Jadi bila dia berubah warna, kita bandingkan dengan carta pH. Yang ini carta pH kita banding yang mana warna yang paling sesuai. Jadi itulah nilai pH dia. Boleh? Okey, so untuk asid dia akan berada di antara 1 hingga 6, iaitu kurang daripada 7. Okey, ataupun kita boleh juga guna kertas pH yang macam ni Dia ada 4 warna kat sini. So masa kita celup, pastikan kena ke 4 warna. Jadi bila dah selesai tu dia akan berubah warna. Kita bandingkan dengan carta pH yang ada pada kotak kertas tersebut. Okey, so untuk asid dia akan berada di 0 hingga 6. Jadi kita banding warna mana yang paling sesuai, maka itulah nilai pH bagi bahan berasid tersebut. Okey, so sifat yang pertama nilai pH kurang daripada 7. Yang kedua, rasa. Untuk asid kebanyakannya, okey, bahan-bahan berasid rasa dia masam. Okey. Yang ketiga, untuk asid pekat. Okey, asid pekat sifat dia adalah mengakis. Okey, contoh kita titiskan ke atas kertas turas, maka kertas turas tersebut akan jadi berlubang. Okey, kenapa berlubang? Sebab asid pekat mengakis. Okey, contoh ethanoic acid ni dekat botol dia pun dah ada kita ada label. Label di mana menunjukkan bahawa asid ini sifatnya mengakis. Okey, yang keempat, kertas litmus. Kalau kita gunakan kertas litmus biru celup ke dalam asid, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Okey, tapi kalau kita guna kertas warna merah, tengok sini Okey, biru berubah merah, merah kekal merah. Okey, so maksudnya asid hanya menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey, kalau yang kertas merah dia tiada perubahan. Okey, seterusnya tindak balas dengan logam. Dekat sini asid yang kita gunakan adalah asid hidroklorik contohnya. Bila dia bertindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan gas. Okey, gas tersebut akan dihantar melalui salur penghantar dan dikumpulkan dalam silinder penyukat untuk diuji. Okey, ataupun biasa dalam makmal kita guna cara yang lebih mudah. Kita masukkan sahaja logam tadi, contoh kat sini pita magnesium, masukkan sahaja ke dalam asid. Okey, masukkan ke dalam asid cair, dia akan menghasilkan gas. Gas yang dihasilkan adalah gas hidrogen. Jadi untuk uji gas hidrogen, kalau kamu masih ingat, caranya adalah dengan menggunakan kayu uji menyala. Di mana bila kita dekatkan kayu uji menyala dengan gas hidrogen, dia akan menghasilkan bunyi pop. Okey, menghasilkan bunyi pop. Okey. So bila asid bertindak balas dengan logam tadi, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey, ini adalah tindak balas dia. Logam tambah asid menghasilkan garam tambah hidrogen. Okey, contoh kat sini kita ada zinc. Okey, zinc adalah logam, asid hidroklorik adalah asid. Okey, jadi garam yang terhasil kita ambil perkataan yang belakang ni zinc klorida tambah hidrogen. Okey, seterusnya magnesium tambah asid sulfurik, kita akan hasilkan magnesium sulfat tambah hidrogen. Okey, ferrum tambah asid nitrik, dia akan jadi ferrum nitrat tambah hidrogen. Okey, so jangan lupa perkataan hidrogen dekat belakang. Okey, so kesimpulannya sifat-sifat asid ialah mempunyai nilai pH kurang daripada 7, rasa dia masam,
Untuk asid pekat dia mengakis, kertas litmus biru bertukar merah dan bertindak balas dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Okey, seterusnya kita tengok sifat-sifat alkali. Untuk alkali sama macam tadi, kita guna kertas pH, kita akan dapati nilai pH dia akan berada di antara 8 hingga 14. Okey, maksudnya lebih dari 7. Okey, ataupun boleh guna juga penunjuk yang ini, bandingkan dengan kotak yang mana warna paling sesuai. Okey. Kemudian rasa, okey, untuk asid dia mempunyai rasa untuk alkali dia mempunyai rasa yang alkali mempunyai rasa yang pahit dan licin. Okey, sama dengan asid tadi, alkali pekat juga boleh mengakis. Okey, bila kita titis pada kertas turas akan berlubang. Okey, seterusnya, ini adalah contoh sodium hydroxide ataupun natrium hydroksida. Okey, dekat botol dia ada simbol amaran mengakis. Okey, untuk alkali kita akan gunakan kertas litmus merah, di mana bila kita celup ke dalam alkali, kertas litmus merah akan bertukar kepada warna biru. Okey, kalau warna merah bertukar kepada biru. Kalau warna biru, tengok ni Okey, sekali lagi. Merah tukar kepada biru, biru tidak berubah. Okey, so ini kamu dapat nampak merah jadi biru, biru tidak berubah. Kesimpulannya, alkali menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey, untuk tindak balas dengan logam, alkali tidak bertindak balas dengan logam. Maksudnya, bila kita masukkan logam ke dalam alkali, gas hidrogen tidak akan terhasil. Bila gas hidrogen tak terhasil, kalau kita dekatkan kayu uji menyala, maka tidak akan ada bunyi pop. Okey, boleh Okey, so kesimpulan untuk sifat alkali, mempunyai nilai pH lebih daripada 7, rasa yang pahit, alkali pekat mengakis, kertas litmus merah bertukar biru dan tidak bertindak balas dengan logam. Okey, seterusnya kita nak tengok kat sini kita ada asid glacial. Maksudnya asid dalam keadaan pepejal Okey, bila kita letakkan kertas litmus biru, kertas litmus tersebut tidak berubah warna. Okey, mengapa? Okey, sebab asid hanya akan menunjukkan sifat dia dengan kehadiran air. Okey, apabila dia bentuk cecair. Okey. Seterusnya sama juga dengan alkali. Kalau kita letakkan kertas litmus merah pada pepejal natrium hidroksida ni, dia tidak berubah warna. Okey? Sebab apa? Sebab alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Okey, boleh? Okey, so sekarang kita sambung dengan bahan berasid dan bahan beralkali. Bahan berasid ni maksudnya bahan yang mengandungi asid. Bahan beralkali, bahan yang mengandungi alkali. Okey, so kat sini dia bagilah beberapa contoh bahan asid seperti nanas, cuka, asam jawa, mangga, limau nipis. Okey. Bahan beralkali pula kita ada sabun, shampoo, ubat gigi, pil antacid dan lain-lain lagi lah. Okey, so sekarang kita nak tengok beberapa jenis penunjuk yang boleh menunjukkan sesuatu bahan itu sama ada dia asid ataupun alkali ataupun neutral. Okey. So penunjuk yang pertama adalah penunjuk phenolphthalein. Okey, penunjuk phenolphthalein dia akan merubah warna sama ada tidak berwarna ataupun merah jambu. Okey, so untuk asid dan neutral. Okey, kamu tengok gambar ni video ni. Okey. Walaupun bila dia titis tu warna merah jambu, tapi bila kita goncang dia akan jadi tidak berwarna balik. Sebab bahan tersebut adalah asid ataupun neutral. Untuk asid dan neutral tidak berwarna, tapi kalau dia alkali maka dia akan jadi warna merah jambu. Maksudnya yang ini ni adalah alkali. Okey, boleh? Yang kedua adalah penunjuk semesta. Untuk penunjuk semesta ni dia ada banyak sikit perubahan warna yang boleh berlaku. Dan perubahan warna ini adalah berdasarkan pH bahan-bahan tersebut. Okey.
So contoh kat sini kita ada hydrochloric acid. Bila kita titiskan penunjuk semesta, dia berubah menjadi warna merah. Okey, so untuk asid, contoh kat sini pH 2, biasanya dia akan bertukar kepada warna merah. Neutral dia akan jadi warna hijau, alkali dia akan jadi warna biru. Tapi mungkin dia akan lain sikit lah warna dia tu berdasarkan pH masing-masing. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah metil jingga. Metil jingga ni dia warna oranye. Tapi bila kita titiskan dia ke dalam asid atau alkali ataupun neutral, dia akan berubah warna. Okey, sama ada merah ataupun jingga ataupun kuning. Warna dia hampir sama je kan, tapi pH dia berbeza-beza. Baik, biasanya untuk untuk asid dia akan jadi warna merah. Okey, macam yang ini pH 2 warna merah. Okey, untuk neutral dan alkali dia akan jadi warna kuning. Okey, ini untuk metil jingga. Seterusnya yang keempat, kertas litmus biru. Kertas litmus biru kita titis dengan asid, dia jadi apa? Warna merah. Okey. Kalau kita titis alkali ataupun neutral, dia kekal, tidak berubah, kekal warna biru. Kertas litmus merah pula, kalau kita titis dengan asid ke, dengan neutral ke, dia tidak berubah, kekal merah. Tapi kalau kita titis dia dengan alkali, maka dia akan jadi warna biru. Okey, so kat sini, kertas litmus ni, dia hanya boleh bagi tahu kita sama ada sesuatu bahan tu asid ataupun alkali. Tapi kalau penunjuk semesta, dia boleh tunjukkan banyak sikit. Okey, ini pH berapa, ini pH berapa. Kita boleh dapatkan warna dia dan bandingkan dengan carta pH pada botol penunjuk semesta tersebut. Okey, so ini cikgu masukkan dalam satu jadual semua yang kita belajar tadi. Penunjuk kalau asid jadi warna apa, neutral jadi warna apa, alkali jadi warna apa. So yang ini sebenarnya sama sahaja dengan dalam buku teks kamu. Okey, boleh kan? Okey, so contoh kat sini kita ada cuka. Okey, bila kita titiskan phenolphthalein ke atas cuka, dia jadi tidak berwarna. Penunjuk semesta, metil jingga, kertas litmus biru, kertas litmus merah, dia jadi warna merah. Okey, so ini sebenarnya kalau kamu perasan, dia menepati sifat-sifat asid. Okey, so cuka adalah asid. Okey, boleh? Okey, untuk kekuatan asid dan alkali. Okey, ini adalah carta pH yang bersesuaian dengan penunjuk semesta tadi. Okey, hijau neutral tadi kan. Kalau merah asid, kalau biru alkali. Okey, untuk asid semakin kecil pH dia, maka dia semakin kuat. Okey. Contohnya 1 dengan 6. 1 asid kuat, 6 asid lemah. Tapi alkali semakin besar nilai pH dia, makin dia kuat. Okey, contoh kalau alkali lemah adalah 8, 9. Kalau alkali kuat 13, 14. Okey, boleh Okey, so kat sini cikgu ada beberapa contoh bahan asid, neutral dan juga alkali. Okey, iaitu yang pertama asid hidroklorik. pH dia 3, jadi dia adalah asid yang kuat. Asid etanoik pH 5, maka dia asid yang lemah. Larutan garam biasa pH 7, maka dia adalah neutral. Larutan amonia pH dia 11, jadi dia alkali lemah. Larutan natrium hidroksida pH dia 14, maka dia adalah alkali kuat. So macam mana kita tahu nilai pH setiap satu tu? Kita guna penunjuk pH ataupun penunjuk semesta tadi, boleh? Okey, seterusnya kita nak tengok apakah kegunaan asid dan juga alkali dalam kehidupan harian kita. Okey, untuk asid sulfurik, yang pertama asid sulfurik digunakan dalam bateri kereta. Okey, asid tartarik digunakan untuk pembuatan minuman ringan tetapi tidak berkarbonat. Tapi minuman ringan yang tidak berkarbonat. Kalau minuman ringan yang bergas, berkarbonat ni kita gunakan asid karbonik. Okey. Seterusnya, kita ada cuka digunakan untuk pembuatan jeruk. Okay, dan juga kita ada asid sitrik daripada buah-buahan sitrus. Untuk apa? Untuk kita hasilkan jus buah-buahan. Okay, seterusnya alkali. Yang pertama, kalium hidroksida. Kita gunakan untuk pembuatan sabun mandi. Okay.
Kemudian amonia untuk buat apa? Baja. Okey. Kemudian magnesium hydroksida. Untuk apa ni? Untuk buat pil antacid. Pil antacid ni untuk orang yang sakit gastrik. Okey, dan juga natrium hydroksida untuk buat deterjen, okey, sabun, shampoo, lain-lain lagi lah. Okey, boleh? Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Harap bermanfaat untuk kamu semua.